Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Syahizan Afandi Zakaria, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Al-Jafri Saad, Pengarah UUM Press. Yang berusaha Dr. Azlina Kamarudin, penulis buku Manisnya Komunikasi Bersulam Takwa. Yang berusaha Encik Wan Ahmad Hani Suwan Yahya selaku moderator pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang ke majlis pelancaran buku Manisnya Komunikasi Bersulam Takwa. Bagi memberkati majlis pada petang ini, dijemput Encik Muhammad Hasif bin Munir untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, buat julung-julung kalinya, Pesta Buku Langkawi diadakan di Pulau Lagenda ini. Di kesempatan ini, UUM Press mengambil peluang untuk mengisi acara di Pesta Buku Langkawi 2020 dengan melancarkan sebuah buku komunikasi pemujukan untuk dikongsi kepada seluruh pembaca dan masyarakat. Sehubungan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Profesor Madya Dr. Al-Jafri Saad, Pengarah UUM Press, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Yang berusaha Encik Syahizan Afandi bin Zakaria selaku Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Yang mulia Encik Tu Halim Tu Hasan. Yang berusaha Haji Ratna Laila Syahidin. Yang berusaha Encik Rosman Mansyah. Yang berusaha Encik Wan Ahmad Anis Wan Yahya. Yang berusaha Dr. Azalina, para pengunjung Pesta Buku, adik-adik sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saya selaku wakil daripada Universiti Utara Malaysia mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke program kita pada hari ini sempena Pesta Buku Langkawi. Terutama saya mengalukan kedatangan Encik Syahizan Afandi kerana sudi menerima daripada penerbit UUM untuk merasmikan ataupun melancarkan buku kita yang berjudul Manisnya Komunikasi Bersulamkan Takwa.
Universiti Utara Malaysia sebagai universiti ke-6 yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan balik kepada tahun 1981 ataupun 82 kalau tak silap. Ini mempunyai lebih kurang dalam 30,000 orang pelajar, yang mana UUM Press diberi tanggungjawab besar untuk menerbitkan bahan-bahan pembacaan sama ada berbentuk ilmiah, buku ilmiah berdasarkan kajian pensyarah-pensyarah, juga dalam bentuk separah ilmiah dan juga dalam bentuk kreatif, yang itu sesuai untuk semua golongan pembaca dan sesuai untuk pembacaan umum. Jadi satu daripada buku yang akan dipersembahkan ataupun akan dilancarkan pada hari ini yang bertajuk Buku Manisnya Komunikasi Bersurat Takwa ni bukan saja sesuai untuk pelajar-pelajar di universiti, tapi juga sesuai untuk pelajar-pelajar di pelbagai peringkat, sama ada peringkat menengah ataupun peringkat rendah. Dan buku ini saya percaya dihasilkan oleh Dr. Azlina berdasarkan kajian beliau, kerana bidang beliau adalah dalam bidang komunikasi, yang mana salah satu tunjang pusat pengajian yang ada di Universiti Utara Malaysia. Jadi saya mengharapkan sedikit sebanyak dengan terbitnya buku ini akan memberi manfaat bukan sahaja kepada pelajar-pelajar UUM, mahasiswa-mahasiswi UUM, tetapi juga kepada semua, terutamanya dalam memperbanyakkan khazanah ilmu dan juga pengembangan ilmu yang bukan sahaja penting untuk pembangunan modal insan dalam negara, tetapi juga penting untuk kita semua untuk sama-sama maju dalam konteks ataupun membangun dalam konteks kerangka ilmu. Sebab saya rasa persoalan yang besar yang dihadapi oleh pihak kita hari ini, termasuk saya juga kepada Cik Hizan, saya rasa adakah masih relevan dengan adanya library? Adakah masih relevan wujudnya library? Perbadanan Perpustakaan Awam di Kedah ni relevan tak relevan lagi? Sebab lah ni dah ramai yang kita tak perlu pergi library pun untuk dapatkan buku. Ada juga yang tanya adakah masih relevan printed book, buku yang dicetak. Adik-adik masih lagi suka ke beli buku yang dicetak, ataupun lah ni dah boleh ada macam-macam teknologi, ada laptop, ada komputer sendiri, telefon sendiri, dah boleh baca, dah boleh buat pelbagai aktiviti untuk meningkatkan ilmu. Sama-sama kita perlu fikirkan, sama-sama perlu kita cari jalan macam mana kita nak masih lagi relevan dalam dunia penerbitan pada hari ini. Dan saya percaya bahawa keberadaan perpustakaan, terutama dalam menggerakkan aktiviti membudayakan pembacaan seperti ini, satu tanggungjawab ataupun satu usaha yang sangat baik dan harus diberi pujian, terutama kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah yang mengambil inisiatif untuk menganjurkan Pesta Buku Langkawi yang julung-julung kalinya diadakan pada tahun ini. Dan insya-Allah sebagai penerbit yang akan bersama-sama membantu pihak Perpustakaan Awam Negeri Kedah, kita memberi komitmen 100% untuk menjayakan setiap aktiviti dan juga acara yang telah akan dianjurkan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam dan juga penganjur-penganjur lain dalam mana-mana saja pesta buku di sama ada di Kedah dan juga di negeri-negeri lain. Cuma Cik Zaidan, kita mengharapkanlah saya juga mewakili Majlis Penerbitan Ilmiah supaya mungkin tahun ni boleh beli banyak sikit buku daripada UUM Press dan juga buku daripada rakan-rakan saya memfilm yang lain. InsyaAllah sama-sama kerjasama ini boleh diteruskan pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Saya mengalu-alukan sekali lagi kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke pelancaran buku
manisnya komunikasi bersulam takwa. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua, terutama kepada yang berusaha Encik Syahidan Afendi kerana sudi hadir untuk merasmikan majlis pelajaran buku pada hari ini. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ram Al-Jafri Saad, pengarah UiM Press, di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Syahizan Afandi Zakaria, pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah, untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan pelancaran buku Manisnya Komunikasi Bersulam Takwa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada pengacara majlis. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Ram Al-Jafri Saad, pengarah UiM Press, Universiti Utara Malaysia. Dr. Azlina, penulis buku, para wakil media, para pengunjung pesta buku Langkawi, para hadirin sekalian dan adik-adik pelajar sekolah semua. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita berkumpul dan bertemu pada petang ini bagi menyempurnakan pelancaran buku Manisnya Komunikasi Bersulam Takwa hasil karya Dr. Azlina Kamaluddin, pensyarah dari UiM. Saya difahamkan bahawa buku ini merupakan karya kedua beliau selepas buku pertamanya yang bertajuk Komunikasi dan Seni Pemujukan berjaya diterbitkan oleh UiM Press pada tahun 2015. Malah yang amat membanggakan, karya beliau kali ini memberikan perspektif yang berbeza daripada karya-karya ilmiah bidang komunikasi yang sedia ada di pasaran kerana lebih menonjolkan perspektif barat. Syabas saya ucapkan. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk menghasilkan sebuah buku yang baik sehingga mampu dibaca dan difahami oleh semua golongan bukanlah satu kerja yang mudah. Proses ini membabitkan kerjasama pelbagai pihak, bermula daripada idea asal penulis, kemudian diterjemahkan dalam bentuk manuskrip sehingga menjadi sebuah buku yang bakal dilancarkan sebentar lagi. Kalau kita tengok ni, buku ni senang kita dapat, kita beli di kedai, kita baca, tapi kita tak tahu yang penulis tu dia perah otak tu nak dapat idea untuk menuliskan buku tersebut. Tapi Dr. Azlina ni disebabkan bidang dia sendiri, bidang komunikasi itu bidang dia, jadi saya rasa yang tu adalah satu kelebihan lah untuk dia menulis buku tersebut. Jadi dengan buku yang diterbitkan oleh UiM ini, saya harap akan mendapat sambutan lah daripada semua masyarakat di Langkawi dan semua masyarakat Malaysia. Dan saya difahamkan buku ini membincangkan tentang komunikasi pemujukan yang mengkhusus kepada perspektif Islam. Jadi selama ni kalau kita baca kebanyakan buku komunikasi ni banyak oleh penulis-penulis barat. Jadi dia lebih pada pada barat punya inilah orientasi dia. Jadi kali ini kita dapat sebuah buku yang lebih tumpuan kepada Islam. Jadi saya rasa perlu kita baca dan dapat perbezaan antara kandungan buku tersebut. Kemahiran dalam komunikasi pemujukan perlu dimiliki setiap individu kerana setiap hari kita berhubung dengan insan yang berada di sekeliling kita. Bukan sahaja yang mempunyai persamaan dengan diri kita, malah yang lebih penting perhubungan dengan individu ataupun pihak yang memiliki perbezaan yang ketara seperti budaya dan agama yang berlainan. Oleh yang demikian, menurut Islam terdapat 3 jenis hubungan yang perlu dijaga bagi mengelakkan sebarang konflik daripada wujud sama ada di dalam diri seseorang individu, malah dalam masyarakat itu sendiri. Hubungan itu adalah penting bagi manusia Muslim untuk menjaga hubungan dengan Allah, yakni pencipta sesama manusia dan juga alam sekeliling. Melalui buku ini, penulis menjelaskan beberapa isu penting dalam komunikasi pemujukan.
Misalnya isu kekeluargaan, isu dekat pengajian, isu kemasyarakatan dan sebagainya mengikut perspektif Islam. Saya percaya kuasa yang diberi penulis melalui kandungan buku ini sedikit sebanyak dapat memberi sudut pandangan yang sedikit berbeza daripada penulisan bidang ini yang dihasilkan oleh karyawan umat Islam. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, di kesempatan ini juga saya merakamkan penghargaan dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada UUM kerana sudi menjemput saya bagi melancarkan buku ini. Sesungguhnya daya usaha menerbitkan buku ini wajar mendapat pujian, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada UUM dan UUM Press selaku penerbit buku. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada UUM Press yang sentiasa menyokong segala aktiviti yang diajukan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Jadi saya harap kerjasama kita ni tak di sini sajalah, ya. Walaupun buku kadang-kadang kita ni beli buku berdasarkan bajet, ya. Jadi kalau bajet tu kurang, kita terpaksalah kurang untuk memperbagaikan buku tu, ya. Sebab kalau kita ambil satu tajuk dengan banyak satu bajet yang sikit, kita tak dapat bagai buku lah, ya. InsyaAllah pada tahun ni kita akan cuba sedaya upaya untuk menambah pembelian tersebut. Dan saya harap agar kerjasama yang dijalinkan dapat diteruskan lagi untuk masa-masa yang akan datang. Oleh itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Pelancaran Buku Manisnya Komunikasi Bersulam Taqwa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih di atas ucapan pelancaran seperti itu tadi. Dimohon yang berusaha Encik Syahizan Afandi Zakaria untuk terus kekal berada di atas pentas. Majlis seterusnya mempersilakan yang berusaha Profesor Madya Dr. Rahmat Jafi Saad, Pengarah UUM Press dan Dr. Azrina Kamarudin untuk naik ke atas pentas bagi sama-sama menyaksikan gimik pelancaran buku Manisnya Komunikasi Bersulam Taqwa. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Syahizan Afandi Zakaria atas kesudian menyempurnakan pelancaran buku Manisnya Komunikasi Bersulam Taqwa terbitan UUM Press itu tadi. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kehormatan kita. Baik, hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan acara sesi buku Manisnya Komunikasi Bersulam Taqwa yang akan dipersembahkan oleh penulis buku ini. Sehubungan dengan itu, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berusaha Dr. Azrina Kamarudin selaku penulis buku dan Encik Wan Ahmad Hanis Wan Yahya sebagai moderator untuk mengambil tempat di atas pentas. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengurusi majlis kita, iaitu Encik Amiro daripada UUM Press. Seterusnya, terima kasih juga kepada yang berusaha, Encik Syahizan Afandi bin Zakaria, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Kedah. Seterusnya, yang berusaha Profesor Madya Dr. Ram Al-Jafri Saad daripada Pengarah UUM Press, Universiti Utara Malaysia. InsyaAllah sebelah petang ni kita akan sajikan satu program yang mana kita akan berkisarkan atau resensi atau penceritaan buku berkenaan dengan buku yang bertajuk Manisnya Komunikasi Bersulam Taqwa, insyaAllah. Mungkin bagi sesi ini saya akan mengambil masa lebih kurang 20 ke 30 minit sahaja, sebab selepas ini kita ada lagi beberapa buah buku yang akan dikupas oleh penulis-penulis yang kita jemput pada hari ini, insyaAllah. Okey, apa yang dapat yang kita lihat di sini ialah komunikasi adalah suatu elemen penting dalam perhubungan. Maksudnya kat sini, selama kita berhubung dengan antara manusia dan juga manusia yang lain, perlunya komunikasi. Sama ada di peringkat jabatan negara. Okey, dalam sesebuah jabatan, kalau jabatan itu ingin maju, mestilah komunikasi yang sangat berkesan. Seperti itu juga di dalam keluarga. Komunikasi ibu dan juga ayah perlu sangat baik kepada anak-anak bagi memberi dorongan ataupun penambahbaikan kepada anak-anak dalam menambah baik dalam kehidupan seharian mereka. InsyaAllah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkanlah saya punya penulis buku ataupun penulis buku kita pada petang ni, iaitu Dr. Azina binti Kamarudin. Dr. Azina ni merupakan buku yang telah ditulis oleh beliau, adalah buku yang kedua kalau tak silap saya. Buku yang kedua, dan Dr. Azina juga merupakan seorang bekas tenaga pengajar di dalam KPM, kalau tak silap saya. Kita betul. Okey, tak apa. Apa yang pasti, Dr. Azina telah menulis buku yang mana memberi impak yang sangat tinggi kepada masyarakat. Maksudnya kat sini, masyarakat perlunya komunikasi. Tanpa komunikasi, maka masyarakat akan lebih tak kiranya tiada makna lah sebagai komunikasi yang berkesan, kan. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menyebut Dr. Azina untuk menyampaikan ataupun berkongsi sedikit berkenaan manisnya komunikasi bersulam takwa. Apa yang menjadi impak kepada beliau dalam penulisan beliau dan menjadi sumber-sumber utama dalam tulisan beliau dan menghasilkan buku tersebut, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari orang-orang Langkawi. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan kita sama-sama atas pentas ini untuk petang ni. Saya juga sebelum nak menjawab apa yang Moderator sebut tadi, izinkanlah saya untuk mengucapkan jutaan terima kasih terutamanya kepada UUM Press khususnya yang telah membawa saya untuk sesi pelancaran buku dari sesi buku untuk hari ini. Sesuatu yang saya tak terfikir sebenarnya sebelum ini. Sangat Alhamdulillah, kira-kira rezeki awal tahun. Terima kasih juga saya kalungkan kepada pengarah kita, pengarah daripada Perpustakaan Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Terima kasih kerana memberikan ruang dan peluang untuk saya hadir dan bertemu dengan kita semua hari ini. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, buku kedua yang saya tulis ini, pertama adalah pada tahun 2015, iaitu berjudul Komunikasi dan Seni Pewujudan. UUM Press juga satu penerbitnya. Ini adalah buku kedua saya, Manisnya Komunikasi Bersulam Taqwa. Menjawab soalan yang Cik Wan tanya tadi,
Sebenarnya idea untuk menulis ini tercetus apabila saya membuat kajian secara rawak terlihat bahawa terlalu terhad. Ada memang ada, Cikgu memang ada, bukan tak ada. Buku-buku yang berkaitan dengan komunikasi tetapi dari segi pengolahan yang menjurus kepada perspektif Islam agak terhad. Bilangannya kurang. Saya fikir, saya rasa saya perlu memvariasikan lagi, memperbanyakkan lagi koleksi buku-buku berkaitan dengan komunikasi. Memandangkan komunikasi ini adalah merupakan bidang saya. Saya mula dalam bachelor degree saya komunikasi pada tahun 2000 dengan UUM. 3 tahun saya sambung mula sarjana saya di UIA juga dalam bidang komunikasi, dan kemudian saya pergi ke UiTM untuk PhD saya dalam 3 tahun setengah 4 tahun, alhamdulillah juga masih dalam bidang komunikasi. Jadi saya fikir saya perlu memberikan sumbangan yang kecil untuk memastikan kita menjaga bidang komunikasi ini agar terus lestari. Sebab bila kami berada di luar, Cik Wan, kebanyakan orang akan menganggap bahawa komunikasi terutamanya di UUM ini seperti komunikasi jadi kata telekomunikasi berkaitan dengan internet, satelit. Tetapi sebenarnya yang saya nak bawa di UUM kami lebih kepada komunikasi deal with human being. Kita lebih kepada komunikasi bersifat keputusan. Kita berurusan dengan manusia, dan bidang saya cuba mendalam bidang iaitu berkaitan dengan komunikasi perwujudan. Asas yang boleh saya lihat di sini adalah setiap hari cuba kita berkomunikasi. Awal pagi pun kita dah berkomunikasi dengan diri kita, iaitu komunikasi intrapersonal. Kita bermonolog dalaman ataupun dalam bahasa mudah kita kata kita seorang-seorang. Di situlah asas sebenarnya, terutama kepada adik-adik ini, terapkan. Kalau kita cakap seorang-seorang itu sebenarnya kita melatih, mengasah skill atau kemahiran bercakap kita bila kita berjumpa dengan orang lain di luar sana. Komunikasi bermula daripada intrapersonal communication, komunikasi intrapersonal, dan bila kita keluar dan berjumpa dengan masyarakat, di situlah kita mula dengan jenis komunikasi kedua, asasnya iaitu komunikasi interpersonal. Kita berhubung dengan manusia. Saya tahu, saya yakin Cik Wan tahu, sebenarnya kalau ikut kajian Cik Wan, komunikasi kita ni ada lisan dan lisan kan, verbal dan non-verbal. Tapi berapa persen komunikasi yang lisan dan verbal yang kita gunakan setiap hari? Kalau ikut kajian yang terkini, 93% komunikasi kita setiap hari adalah berasaskan kepada komunikasi non-verbal, iaitu komunikasi bukan lisan. Kita memandang, eye contact, kita membuat sentuhan, haptics ataupun sentuhan dalam bahasa lainnya, body language, bahasa tangan, semua itu menyumbang kepada 93% sebenarnya daripada aspek komunikasi kita. Hanya 7% saja kita gunakan untuk kita bercakap macam ni, untuk kita membuat komunikasi secara lisan. Jadi keseluruhan yang saya boleh katakan bahawa komunikasi itu perlu bermula daripada diri kita. Kalau kita nak tahu komunikasi ini secara ringkas ya Cik Wan, bermaksud kita nak berkongsi makna, berkongsi suatu mesej ataupun informasi dengan orang yang berada di sekeliling kita. Kadang-kadang apa yang kita nak sampaikan tu tak sampai, mesejnya tak sampai, ataupun difahami dengan cara yang berbeza. Cara yang berbeza oleh orang lain. Jadi akan berlakulah pelbagai kita katakan tekanan, halangan untuk memahami sesuatu informasi yang disampaikan. Itulah kita kata wujudnya gangguan, noise, persekitaran yang tidak mengganggu. Kadang-kadang pemahaman konsep diri kita yang berbeza menyebabkan kita tidak mampu untuk menerjemahkan sesuatu bentuk perkataan kepada bentuk tindakan. Saya mengambil inisiatif untuk terus menulis. Saya katakan itu berdasarkan minat kita, Cik Wan. Kedua, saya nak menyumbang kepada bidang saya, utamanya bidang komunikasi, ketika saya nak membantu. Sebab lama pula saya pernah terdengar statistik mengatakan untuk menjadi negara maju, ya, kita Malaysia sebenarnya kalau ikut sumber yang saya dapat ni, kita perlukan hampir 30,000 buah guru. Tapi statistik terkini sehingga tahun lepas, ya, tahun 2019 mengatakan kita hanya ada hampir 20,000 sahaja di pasaran. Jadi kita perlu membantu ke arah menyumbang, ke arah menulis buku. Walaupun kita tahu kita sedang berhadapan dengan berbagai bentuk cabaran, Cik Wan. Kan, dengan zaman teknologi, ada yang kata tak perlu lagi buku begini, kan. Pastikan itu tidak mengganggu
kita terutamanya penulis-penulis yang ada ilham, ada idea, yang bukan penulis tapi berminat dalam penulisan, tulislah. Dan pada saya, secara jujurnya, ia merupakan satu terapi yang sangat baik untuk kita dalam menulis ini. Kemudian kita share dengan orang. Alhamdulillah. Tuhan ada soalan lain. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Azina. Sangat baik perkongsian yang sebentar tadi berkenaan buku beliau. Apa yang menarik dengan buku ini adalah dalam bentuk lakaran ataupun penceritaan di antara dialog seorang demi seorang, kan. Ada yang ibu kepada anak dan juga anak kepada ibu dan sebagainya. Tapi yang saya nak terangkan di sini adalah ciri-ciri ketakwaan. Ketakwaan yang bagaimana akan menampilkan komunikasi yang sangat berkesan. Itu yang kita tanya, adakah kita sudah bertakwa, dan for sure kita dapat kita punya komunikasi yang berkesan, ataupun komunikasi itu mengakibatkan kita bertambah bertakwa. Itu yang penting, apa yang kita nak lihat kat situ, kan. Dan seterusnya, dalam buku yang telah diterapkan oleh Dr. Azina ini sendiri, ada insight-insight yang bercirikan ketakwaan, kan. Itu akan mengakibatkan beliau atau sesiapa sahaja bertambah komunikasinya, sama ada ibu kepada anak, anak kepada ayah ataupun sebagainya. Tapi dekat sini saya nak nak bertanya kepada Dr. Azina sekali lagi, apa ciri-ciri insan yang bertakwa tu? Ciri-ciri insan yang bertakwa tu untuk menjadikan seorang itu komunikasi yang lebih berkesan, sama ada kepada jabatan, keluarga maupun negara lah. Boleh tak Dr. kongsikan sedikit? Terima kasih Cik Wan. Saya bukanlah berasal daripada latar belakang agama, Cik Wan. Honestly speaking, itu yang saya cuma bercakap. Tetapi bila kita mencari itu, warna lebih lagi sebenarnya, kan? Kita tahu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah kata apa? Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Dia. Jadi tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita untuk memastikan kita jaga 3 perkara asasnya. Komunikasi kita harus berlandaskan kepada 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, menjaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Jadi itulah konsep takwa yang asasnya sebagai tauhid, ya. Kita rasa penghambaan, jiwa penghambaan dan ketakwaan. Ada orang mendefinisikan takwa sebagai takut. Takut pada Allah. Kita takut pada Allah ke? Kita sebenarnya lebih kepada kita rasa hamba, rasa penghambaan kita dengan Allah. Hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Kita menjaga hubungan sesama kita. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga, terutamanya dengan suami, dengan anak, dengan mertua, dengan keluarga, saudara mara. Kita menjaga hubungan sesama kita, ahli di dalam ahli jabatan, dan kita berusaha untuk menjaga keharmonian dalam urusan kita sesama manusia. Dan yang ketiga, hablum minal alam. Kita menjaga hubungan kita dengan alam. Bagaimana kita berusaha untuk tidak menjadi seorang yang suka buang sampah rata-rata misalnya, jenis suka membuat sesuatu yang tidak elok. Jadi kita cuba menjaga keharmonian ketiga-tiga ini. Tapi sebagai manusia, kita memang tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan, khilaf di mana-mana. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki segala kelemahan itu dengan, insya-Allah, dengan mengharapkan taubat daripada Allah. Jadi komunikasi yang saya tuliskan, saya nukilkan di sini ada lebih kurang 11 bab. Saya bermula dengan penceritaan awal. Penceritaan awal iaitu tentang saya seolah-olah kita flashback atau throwback boleh jual. Saya terkenang di mana salah satu sesi pembelajaran itu pelajar kita bersoalan jawab tentang komunikasi. Definisi komunikasi, jenis-jenis komunikasi, apa bentuk komunikasi yang terbaik. Saya muatkan dalam chapter yang pertama. Bila saya tengok anak-anak dia ada di sini. Ada 4 saya bawa kat sini. Sebab bonding perempuan dan jual. Tapi Alhamdulillah. Jadi kita melihat anak-anak ini, saya cuba mencari apa yang sama ada mereka ataupun golongan kanak-kanak minat. Sebab itu saya terfikirkan idea nak buat ala-ala komik tu. Komik tu memang saya, tapi grafiknya daripada UM Press. Saya tak pandai melukis, Wan. Tapi saya rasa idea itu saya buat secara kasar. Berdetail, berhalusi oleh unit grafik di UM Press. Alhamdulillah. Mereka telah menyampaikan apa yang saya nak. Kemudian saya cuba dengan pengarahan bagaimana komunikasi ibu dan anak, dan saya masukkan juga dalam chapter seterusnya. Dan hujung-hujung bab tu saya cuba untuk
meletakkan sesuatu tentang bagaimana komunikasi ini antara kita tenaga akademik atau pensyarah dengan pelajar-pelajar. Itu lebih kepada more towards ilmiah sikit lah, memang pada ilmiah, maknanya penuh dengan citation di belakang. Saya cuba menyeimbangkan sebab tumpuan saya bukan sekadar pelajar-pelajar komunikasi di UUM khususnya dan mana-mana universiti awam yang lainnya, terutamanya yang mengambil bidang komunikasi penunjukan, tetapi saya cuba untuk kali ini, kalau yang pertama memang saya tumpukan pada pelajar itu, tapi ini lebih kepada pembacaan umum. Semua orang boleh baca, insya-Allah. Dan semua orang dengan harapan saya, ia sebagai saham saya di akhirat nanti kan, untuk membantu saya di alam sana nanti lepas sebab ini. Sebab ada yang bukan sekadar membaca tapi mengamalkan, mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Itu yang paling saya harapkan. Okey, terima kasih Doktor. Sebuah sedikit perkongsian komunikasi yang sangat berkesan. Mungkin kita ada lebih kurang 5 minit ke 7 minit saja lagi. Sebentar saja lagi akan ada 2 lagi buah buku yang akan bakal diterjemahkan oleh penulis-penulis kita. So dekat sini ada soalan yang terakhir. Boleh soalan terakhir ya Doktor? Okey, soalan yang terakhir. Saya ada terbaca dan juga bab-bab yang berkenaan dengan ibu, anak, anak. Tapi ada satu bab yang menjadi tarikan kepada saya, iaitu bab berkenaan dengan Adam dan juga Alina. Adakah itu berkenaan dengan doktor sendiri ataupun model, sebabnya dia terdapat situ ada model OBE kalau tak silap saya, yang mengisahkan macam mana komunikasi semua tu. Adakah itu ada berkisahkan tentang diri doktor sendiri ataupun ambil daripada mana-mana pihak yang berdasarkan pengalaman doktor lah? Terima kasih Syuan. Berkaitan Adam ini tajuk chapter dia Adam, tak ada kaitan langsung dengan saya ataupun yang anak-anak saya lah, tak ada. Cuma bila saya membaca, yang saya desaidkan daripada mana saya dapat dialog tu, daripada cerita dia. Jadi saya itu saja sebagai satu tarikan bagaimana Jadi cerita Adam ni tak ada kaitan dengan saya, tapi ia sangat penting kalau utamanya kepada ibu-ibu, bagaimana kita nak mendidik anak-anak, terutamanya anak-anak kita macam-macam style, macam-macam personality kan. Jadi kita akan cuba untuk mendampingi mereka dan arti kata lebihkan komunikasi non-verbal kita, terutamanya dengan anak-anak, banyakkan bercerita, tambah yang anak remaja, dengar apa luahan mereka kan, terutama anak-anak yang umur 10 tahun ke atas tu pun dah mula dah ada perasaan dengan orang lain. Jadi kita kena berkawan, kena berkomunikasi cara berkawan dengan mereka. Saya kira itu. Okey, terima kasih. Itulah yang kata komunikasi itu penting kan. Ini kadang-kadang apa yang kita nak terjemahkan kepada umum, mikrofon pun kadang rosak tu lah, komunikasi yang kurang kesan juga tu. So kita terpaksa kongsi mikrofon. Itulah antara salah satu elemen yang kita untuk komunikasi supaya lebih berkesan. Tanpa saya lengahkan masa lagi, ingin saya simpulkan apa yang kita dapat berdasarkan buku yang telah ditulis oleh Dr. Azina sendiri. Mana kata dekat sini bukunya adalah buku yang sangat baik, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di booth UUM Press dan juga booth MAPIM yang disediakan oleh pihak universiti. Buku ni mungkin pihak UUM akan sediakan yang terbaik lah, maksudnya kat situ akan ada diskaun, kalau tak silap saya, diskaun yang terbaik kepada pengunjung-pengunjung untuk dapatkan buku tersebut. Tak rugi beli buku ni. Sebab apa? Sebab dalamnya ada terdapat dialog ataupun yang berbentuk komik. So tak terlalu boring lah, tak terlalu bosan untuk kita membacanya. Okey, apa yang dapat dilihat di sini, insya-Allah dengan komunikasi yang berkesan, dengan komunikasi yang bersulamnya dengan takwa, ketakwaan yang kita ada dalam diri kita, ketauhidan kita dengan agama, insya-Allah maka berkesanlah komunikasi kita. Okey, insya-Allah ya Doktor. Okey, tanpa melengahkan masa, saya serahkan semula kepada pengacara majlis kita untuk seterusnya program ataupun resesi buku seterusnya daripada penulis-penulis kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Azmina Kamarudin dan yang berusaha Encik Wan Ahmad Hanis Wan Yahya atas atensi sebentar tadi. Mohon untuk Encik Wan Hanis dan juga Dr. Azmina untuk buka di atas pentas. Hadirin sekalian, seterusnya adalah sesi penyampaian cenderamata. Dengan ini, majlis dengan membesar hati menjemput yang berusaha Encik Syahizan Afandi Zakaria, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah, naik ke atas pentas bagi menyampaikan cenderamata diiringi yang berusaha Profesor Madya Dr. Rahmat Jafri Saad. Dipersilakan Encik Syahizan Afandi untuk menyampaikan cenderamata kepada Dr. Azlina Kamarudin. Seterusnya dijemput Profesor Madya Dr. Rahmat Jafri Saad untuk menyampaikan cenderamata kepada Encik Wan Ahmad Hanis Wan Yahya, moderator. Dan seterusnya dipersilakan yang berusaha Profesor Madya Dr. Rahmat Jafri Saad menyampaikan cenderamata kepada yang berusaha Encik Syahizan Afandi Zakaria. Para tetamu dimohon untuk terus kekal berada di atas pentas bagi sesi bergambar. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Syahizan Afandi Zakaria dan juga Div Jemputan. Baik, sebentar saja lagi majlis akan diteruskan dengan majlis di sesi buku Himpunan Sajak Abata dan kumpulan puisi Benarlah Katamu dan sepetang bersama ikon membaca dan sastra. Para hadirin diminta untuk terus duduk di tempat masing-masing. Yang Mulia Ku Halim Ku Hasan, penulis buku Himpunan Sajak Abata. Yang berusaha Puan Hajar Ratna Laila Saidin, penulis buku kumpulan puisi Benarlah Katamu. Yang berusaha Encik Rosman Maksyah, kerabat seni Negeri Sembilan, yang juga penulis buku antologi Lautan Bukan Pemisah dan juga selaku moderator pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada petang ini diteruskan lagi dengan segmen di sesi buku Himpunan Sajak Abata dan kumpulan puisi Benarlah Katamu. Untuk tidak melengahkan masa lagi, majlis menjemput Yang Mulia Ku Halim Ku Hasan, Puan Hajar Ratna Laila Saidin dan Encik Rosman Maksyah untuk berada di atas pentas.
Majlis dengan ini diserahkan kepada moderator Encik Rosman Marsyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah dan juga UUM Press kerana sudi memanggil saya pada hari ini bersama-sama kita pada resensi buku Abata, iaitu yang telah ditulis oleh seorang tokoh daripada Langkawi sebenarnya. Jadi tokoh ini saya sifatkan sebagai tokoh orang hidup, kerana istilah tokoh orang hidup ini ialah individu yang memiliki kekuatan daripada sudut pensejarahannya, daripada segi kebudayaannya, ada pada Yang Mulia Ku Halim Ku Hasan, iaitu ayahanda saya yang menjadi tetamu kita pada hari ini. Dan juga resensi buku Benarlah Katamu yang telah ditulis oleh Puan Hajah Ratna Laila Syahidin, ikon membaca dan sastra Negeri Sembilan, yang juga merupakan seorang penulis di UUM Press. Dan buku Benarlah Katamu dan Abata itu telah diterbitkan oleh UUM Press bersama-sama dengan satu lagi buku yang kami usahakan secara bersama dengan UUM Press, iaitu Lautan Bukan Pemisah. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa, saya perkenalkan kedua orang tokoh kita pada hari ini. Yang pertamanya yang berada di sebelah kiri saya ialah Yang Mulia Ku Halim Ku Hasan, berasal daripada Kampung Raja, Padang Maksirat, tokoh yang terkenal di Langkawi dengan beras terbakarnya, dan juga saya sifatkan sebagai tokoh yang memegang cerita-cerita tentang Langkawi dan juga Mansuri. Inilah dia Ku Halim Ku Hasan. Selamat datang ayahanda. Yang keduanya ialah Puan Hajah Ratna Laila Syahidin, yang berasal daripada Lenggong, Perak. Beliau ni telah memenangi Hadiah Sastra Perdana Malaysia, Hadiah Sastra Kumpulan Utusan, Hadiah Sastra Darul Rizwan, dan yang terbaru memenangi kategori puisi Anugerah Sastra dan Media Negeri Sembilan 2019 dengan sajak Benarlah Katamu, iaitu mari ku ajak kamu menulis puisi. Yang itu mari ku ajak kamu menulis puisi. Dan untuk makluman, buku Benarlah Katamu yang diterbitkan oleh UUM Press ini telah memenangi buku terbaik pada tahun sebelumnya 2017, pada 2017 telah memenangi anugerah buku terbaik bagi kategori puisi. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa, saya nak bertanya untuk ambil ruang lah, sebab kita tak nak jadi situasi ini sebagai formal ayahanda. Baik, saya nak bertanya dengan ayahanda Ku Halim, yang telah mengumpulkan hampir lebih 100 sajak-sajak yang kemudiannya saya datang untuk dihimpunkan di dalam buku yang kita namakan Himpunan Sajak-sajak Ku Halim Ku Hasan yang bertajuk Abata. Bagaimana idea
untuk menghasilkan Abata itu timbul pada ayahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Rahman kecil, sebenarnya soalan anak-anak ni, ayahnya dilahirkan zaman, masa dan ketika dalam negara untuk mendapatkan apa maksudnya dalam kemerdekaan sambutan, sebab ayahnya dilahirkan sebelum merdeka. Jadi kebetulan anak ayahnya pula anak kepada seorang ayahnya yang tokoh, boleh kata macam tu, yang perjuangkan, yang bersemangat nasional, maksudnya tuntutan kemerdekaan Melayu Union dan sebagainya. Dalam masa yang sama dia juga terlibat ataupun secara ni sebagai wartawan pada satu akhbar, kalau tak salah ianya itu Melayu Raya. Dalam tulisan-tulisan beliau masa itu, dalam rencana-rencana yang dikeluar masa itu, semua yang terlibat dalam untuk kemerdekaan, untuk perjuangan bangsa kita, tanah air kita, untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi masa itu ayahnya secara langsung tidak langsung baca dan mengikuti perkembangan penulisan dia, jadi menggerakkan hati cinta kepada tanah air kita. Bila dewasa dalam masa menengah pelajaran di Langkawi, sambung di daratan, lepas tu pada tahun 65 balik ke Langkawi dan ayahnya terlibat ataupun ditugas sebagai pendidik atau cikgu. Dan masa itu masih lagi dalam perkembangan perbuatan negara. Masa itu kalau tak silap terlibat dengan koperantasi. Kemudian pun sama juga bila dalam sebagai seorang cikgu suka kepada sastra negara kita. Dalam masa yang sama zaman tu koperantasi. Lepas tu ayahnya bersahabat dengan seorang cikgu, kawan. Sahabat yang baik itu cikgu Idris, Raham. Dia pun suka minat satu. Tapi untuk makluman anak-anak, zaman ayahnya dulu tak ada kemudahan macam sekarang. Jadi kemudahan-kemudahan sekarang ni banyak ada peluang dan peluang. Dulu tak ada. Jadi dengan semangat yang ada itulah yang kita minat, itu yang kita dapat dengan kawan, sembang dan sebagainya. Sebab itu anak-anak terlibat dalam masuk angkatan tentera. Ada semangat jual yang buat macam tu. Jadi masa tu ayahnya dalam masa tentera tu, ayahnya bersahabat pula dengan Nuri Angkasa, cikgu yang minat sastra, iaitu Nordin Ahmad, Nuri Angkasa. Dia pun boleh galakkan, jadi minat bertambah lagi. Sebab tu pada tahun 75 ayahnya balik Langkawi. Dan Langkawi masa tu bukan macam sekarang ni. Jadi kemudahan masa tu pun sama juga. Kosong. Tempat buangan kan. Jadi ayahnya bersahabat pada tahun 85 barulah timbul seorang sahabat lagi, iaitu Allah Yarham juga, Jamaluddin Katam. Jadi itulah kawan-kawan yang minat dan sastra dan sebagainya. Itu bagi dorongan semangat. Dalam masa yang sama anak Darul Usman, masa 75 ayahnya balik di sini Langkawi, ayahnya terlibat dalam masyarakat. Jadi maklum ada beliau pegang beliau dan juga politik lah, tempatan. Jadi semangat cinta pada agama bangsa negara itu tertanam. Jadi dengan ringkas kata pada akhir pada tahun tu pilihan 2018, doalah yang himpun dan tajuk tadi. Terima kasih kepada anak-anak Datuk Muhammad Rawi dan teman juga yang telah memberi semangat dorongan sehinggalah sebagai penyelenggara raya sehinggalah hasillah himpunan Abata. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya buku Abata ini adalah himpunan sajak-sajak perjuangan dan kemerdekaan yang telah ditulis oleh Ayah Datuk Halim Hasan
selama hampir 30 tahun yang tak pernah dikeluarkan oleh sesiapa pun dan tak pernah diberikan kepada mana-mana penerbit sekalipun ketika itu. Tetapi apabila alhamdulillah saya datang dengan izin Allah untuk bertemu dengan Ayahanda Kuala Kuasan dan juga dengan kebenaran daripada makku, selamat datang makku. Saya dah dapat perasan makku ada kat bawah tadi. Jadi akhirnya terciptalah dan terhasillah buku ini yang kami kerjakan. Ini sejarah sejarah. Buku ini hanya dikerjakan dalam tempoh masa 2 bulan sahaja. Maksudnya daripada segi pengumpulan, daripada segi editing, kemudian berurusan dengan pihak UUM Press. Terima kasih UUM Press kerana memberi ruang kepada Ayahanda Kuala Kuasan untuk menerbitkan Avatar. Baik, satu Ayahanda yang menjadi persoalan sebelum saya beralih kepada kekanda saya, Kak Rana, iaitu kenapa adanya tulisan Jawi pada Avatar dan apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan Avatar ini. Kalau dapat Ayahanda huraikan sedikitlah. Ginilah anak-anak. Melayu, Jawi kita dah tahu. Jawi itu apa? Bahasa kita. Melayu punya. Jadi banyaknya perkataan Jawi ni. Dulu kalau zaman ayah dah, kami ada mata pelajaran Jawi. Saya kata 60-an barulah dimatikan ganti dengan Rumi. Jadi zaman ayah dah dulu, kami wajib lulus dan belajar dan lulus tulisan dan bacaan Jawi dan kefahaman Jawi. Jadi ayahanda cukup, tapi akhir ini bila Jawi ditinggalkan, sedih tu ada. Bacaan tu memang kecewa lah. Tapi apa akan ayah ni? Sebab komentar kita dah buat keputusan gitu, kita terima sajalah. Tapi untuk makluman anak dah, Melayu kalau dalam orang bangsa Melayu, kalau tulisan Jawi itu dalam. Contohnya saya nak tanya, adakah kita faham mim lam alif ya wa Melayu itu ada maknanya? Setiap perkataan dalam Jawi itu, huruf-huruf Jawi yang dia tengok itu dalam maknanya. Contoh saya lagi, kalau mim lam alif ya wa Melayu, maknanya dulu yang ayah ada Melayu itu maju, Melayu itu lam itu laju, alif itu arif, dia tu yakin, waw itu wawasan. Maknanya Melayu itu maju, laju, awas, yakin dan wawasan. Dan selalu Melayu itu lalu disebut Melayu ni alif ya waw merdeka. Allahu Akbar. Dalam setiap perkataan itu kalau dalam Jawi ada maknanya. Contoh, maksudnya dalam Melayu maju, laju, awas, yakin dan wawasan. Merdeka itu makna dia mohon restu dari mohon restu dan yakin kepadanya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Makna itu hebat kan? Melayu itu hebat. Begitu juga biasa kita tengok Malaysia itu daripada balikkan Islam dan sebagainya. Makna dia Melayu itu tuan-tuan dan puan-puan yang anak-anak yang sayang, rumputnya besarnya Melayu, gugusan pulaunya Melayu. Melayu ada bahasanya, Melayu ada budayanya, Melayu ada tamadunnya, Melayu ada agama. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Melayu sebenarnya dia pantang murtad. Lupa bahasa murtad Melayu, bahasa budaya murtad Melayu, bahasa bangsa murtad Melayu, bahasa lupa agama murtad semua. Kerana ini bumi Melayu. Kita semua ni di mana? Soalan ini patut kita sama-sama jawab dan fikir sama-sama dan jawab. Itulah.
Okey, baik. Terima kasih Ayahanda tentang penerangan tentang Abata itu. Sebenarnya Abata ini adalah konsep yang kami sama-sama fikirkan ketika itu, bahawa Abata itu adalah untuk agama bangsa dan tanah air. Dan cumanya kali ini kita mengetengahkan tulisan Jawi dan ada satu lagi manuskrip yang sedang saya tangani berkaitan dengan Mahsuri sendiri di peringkat akhir. Dan skrip itu kita telah transkripsikan kepada tulisan Jawi tentang pensejarahan Mahsuri, iaitu syair-syair yang berkaitan dengan Mahsuri. Baik, jadi sebelum kita sambung lagi kepada Ayahanda, bertanyalah dengan kekanda saya, Kanda Ratna Laila Syahidin. Tapi sebelum tu Kanda, saya nak menyanyi sikit, boleh? Saya teringat satu lagu. Suara saya memang tak sedap. Saya teringat satu lagu. Lagu sewaktu saya kanak-kanak dulu. Jit semut, siapa sakit naik atas. Jit semut, siapa sakit naik atas. Jit semut, siapa sakit naik atas. Jet semut, siapa sakit naik atas. Memang tak sedap kan suara saya kan? Okey, tapi tak apa. Saya bukan nak ketengahkan yang nyanyian itu. Tapi ada satu soalan saya nak bertanya dengan kekanda saya, iaitu Puan Hajah Ratna Laila Syahidin, selaku orang yang telah bergelumang di dalam dunia sastra ni dengan bukunya Benarlah Katamu. Jadi benarlah katamu tentang jit siapa sakit di atas. Iaitu soalan saya ialah bagaimana proses menghasil benarlah katamu itu, kerana dikatakan bahawa orang-orang ini sensitif dengan keadaan dan persekitaran. Bermaksud kalau dijentik atau dicubit, emosi terusik, bermakna akan terhasillah karya-karya yang akhirnya karya itu memenangi hadiah sastra Perdana Malaysia, hadiah sastra kumpulan utusan, termasuk yang terbaru ini Anugerah Sastra dan Media Negeri. Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Soalan itu ya, bagaimana proses penghasilan buku ini. Sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada UUM Press kerana memberi peluang kepada saya. Iklan juga ya, buku-buku UUM Press ini sangat berkualiti. Kalau kita lihat daripada fizikalnya saja pun sudah berkualiti, ya, isinya juga sebab mereka mempunyai pagar-pagar. Sebelum boleh lolos itu pagarnya sangat banyak, ya. Jadi saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini, belilah buku-buku dari pergi ke luar UUM Press dan lihat apakah buku-buku yang ditawarkan oleh pihak mereka. Baik ya, sebetulnya begini. Buku ini yang telah disebut tadi telah menang di peringkat Anugerah Sastra dan Media Negeri Sembilan untuk kategori buku. Sementara untuk sajaknya itu sahaja, sajak belum jawab soalan ya, sekejap ya. Sajaknya itu sahaja telah menang di telah memenangi 3 anugerah, iaitu hadiah sastra kumpulan utusan untuk puisi eceran, hadiah sastra Darul Ridwan untuk puisi eceran, dan anugerah sastra dan media Negeri Sembilan untuk puisi eceran. Pun saya tidak lagi menjawab soalan. Saya mohon izin kepada moderator dan juga Paku dan pada hadirin untuk bangun dan membaca sajak Benarlah Katamu, ya, sebab saya melihat ada ibu-ibu di sini, Paku, ada ibu-ibu yang hadir di sini dan anak-anak ya, anak-anak yang berada di depan. Sebab saya biasa mengajar ya, jadi anak-anak berada di depan ini dengar betul-betul apa yang Opah nak bacakan ini ya. Sebenarnya sajak ini saya tujukan kepada bonda saya iaitu Hajah Amsar Syari dan juga kepada semua ibu. Benarlah kata. Terperangkap di jaring hujan,
dan ribut kehidupan. Aku terkenangkan katamu puluhan tahun dahulu. Setelah menjadi ibu, kau akan tahu putih kasih mak, sonder, syarat dan sebab. Mak, benarlah katamu, kerana telah berkali-kali dulunya dalam gulungan bar kau diam menampal hati yang ditusuk tajam tingkah dan kata sepanjang jalan menuju belantara dewasa. Setelah mengertilah aku akan setelah menjadi ibu, mengertilah aku akan benarnya kata. Di mata ibu seperti terbentang layar dengan wajah anak yang saling bergantian beraksi di kamar ingat, dan marah seorang ibu hanya berakhir di mulut, tidak pernah bertamu ke lantai kalbu. Terperangkap di jaring hujan, ingin sekali ku rangkul rindu dan ku kaut segumpal pesanan di hangat putih kasih. Untuk mak saya dan juga untuk semua ibu. Dan sebenarnya buku ini di dalamnya sebagian besarnya telah pun tersiar di akhbar ataupun di majalah Dewan Sastra, dan 6 daripadanya memenangi pelbagai anugerah, termasuk yang terpilih itu untuk hadiah terjemahan Mastra, iaitu Majlis Sastra Asia Tenggara di Singapura. Ya, jadi di dalamnya pelbagai tema. Saya sebenarnya menunjukkan buku ini untuk ibu saya sebenarnya, ya, sebab beliaulah pencetus kepada saya sebagai seorang penulis. Sebab masa kecil dia akan bekerja, dia seorang yang buta huruf, maku, tidak ke sekolah, ya, tetapi falsafahnya sangat hebat. Dia seorang ibu yang sangat hebat, ya. Itu saja. Tak tahulah jawab atau tidak. Baik. Saya bila dengar kekanda saya membacakan, mendeklamasikan sajak ini, membuatkan saya pun ikut-ikut sebenarnya. Minta maaf Cik Sedan. Terima kasih juga Dr. Ram kerana memberi ruang. Okey, sebenarnya hari ini kami ada sedikit kejutan sebab kita tak nak buat dalam bentuk yang formal. Kita ada sedikit kejutan kepada tetamu-tetamu yang datang, terutama adik-adik daripada sekolah ini, untuk berani tampil ke hadapan. Siapa yang tampil kita akan berikan hadiah bagi membacakan sajak yang ada di dalam buku Benarlah Katamu dan juga Bata. Ini karya orang Langkawi sendiri, tokoh budaya di Langkawi, iaitu Ayah Teguh Halim Puasan. Okey, baik. Satu soalan lagi sebelum kita beralih kepada acara yang lebih santai yang kita kata. Saya memerhatikan bahawa dalam situasi hari ini yang melibatkan perubahan daripada era buku bercetak kepada era buku-buku digital, iaitu dengan kepesatan teknologi daripada alam maya, dengan kepesatan teknologi Facebooknya, Twitternya, dengan Instagramnya, yang akhirnya menenggelamkan sedikit. Saya tidak katakan bahawa dia menenggelamkan terus buku fizikal, tetapi menenggelamkan sedikit nuansa buku-buku fizikal, sehingga mengakibatkan banyak penerbit-penerbit yang terpaksa gulung tikar, termasuk pihak-pihak akhbar. Ada beberapa lagi yang kita dengar akan mengalami nasib yang sama di era pada hari ini. Jadi saya nak bertanya kepada Kader Ratna Laila Syahidin, sebenarnya sewaktu menghantar manuskrip kepada pihak UUM Press,
ketika itu apakah harapan yang disandarkan kepada manuskrip ini untuk generasi masa hadapan? Terima kasih kepada moderator. Pada saya, buku tidak akan mati. Ya, buku tidak akan mati. Buku fizikal itu tidak akan mati sebab buku fizikal ini masih ramai peminatnya. Ya, kalau tanya saya sendiri, kalau tanya saya dan juga mereka yang sudah seumur kami lah ya, seumur kami yang sudah ada cucu ni, memang kami akan memilih buku fizikal. Ya, sebab kita rasa tak puas apabila kita membaca e-book dan sebagainya, kita rasa tak puas. Kita nak buku fizikal. Jadi itu sebab saya apabila saya dihubungi oleh pihak UUM Press untuk tanya ada atau tidak manuskrip, saya kata saya ada, cuma tidak cukup bilangannya, saya kata ya, dan saya hantar sebab saya sangat yakin ayat saya yang pertama tadi bahawa buku tidak akan mati, ya, malahan dia akan terus hidup subur. Selagi kita ada promosi lah, kita kena rajin promosi lah ya, dan buat dalam pelbagai bentuk lah ya. Contohnya macam yang akan kita buat sebentar nanti. Okey, terima kasih Kak Ranam. Jadi sebenarnya saya nak dalam pada itu sebab dah dengar tadi kata saya mendeklamasikan puisi, saya rasa macam tercabar pula kan. Sebab asalnya pun sebenarnya saya memulakan dengan karier penulisan saya bermula daripada dunia puisi sebenarnya. Jadi selepas tu baru kita beralih arah ke pelbagai genre yang lain. Jadi saya nak bacakan sedikit sebagai promosi buku Avatar yang telah dikeluarkan oleh UUM Press ini, yang telah ditulis oleh Ayanda Kuhalim Kuhasan, yang bertajuk Buatmu Duhai Tanah Air. Saya minta izin. Inilah persembahan cinta buatmu duhai tanah air. 5 syukur budi berseri, 5 paksi gamin menanti, 5 harapan teman sejati, 5 pencak pelindung diri, 5 sinaran di gerak hati. Inilah persembahan cinta buatmu duhai tanah air. 5 ikrar menyimpul kasih, 5 sumpah membuhul sejarah, 5 doa merangkul perjuangan, 5 mimpi memikul pengorbanan. Inilah persembahan cinta buatmu duhai tanah air. 5 embun berkilau peristiwa, 5 rumpun menghijau saujana, 5 salung mengalun mesra, 5 gunung menggamit kembara. Inilah persembahan cinta buatmu duhai tanah air. Itu saja. Sebab sajak ni panjang sebenarnya. Buatmu duhai tanah air ni ada pada muka surat 23 dengan hampir 12 rangkap sebenarnya, 12 rangkap. Jadi saya dah mengambil masa ayahanda saya untuk mempromosikan buku Avatar. Dan satu lagi untuk makluman adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa ayahanda Kuala Kuhasan ini mempunyai keistimewaan dalam menceritakan tentang Masuri yang kebiasaannya ramai orang yang tak tahu berkaitan dengan sejarah Masuri, berkaitan dengan apa. Tetapi yang uniknya, ayahanda Kuhalim Kuhasan menukilkan penceritaan, perkisahan tentang Masuri itu di dalam bentuk syair, iaitu satu genre yang jarang-jarang lagi mendapat tempat dalam kalangan pelajar pada hari ini. Sebab dia lebih kepada yang baru ni hanya termasuk yang haiku apa benda semua lah. Jadi genre tradisional tu agak dah ke belakang. Jadi ada sedikit petikan yang akan dibacakan oleh ayahanda Kuhalim Kuhasan
berkaitan Masuri untuk tetapan semua. Silakan ya. Baiklah, berdoalah supaya buku yang kedua ni Syekh Masuri akan diterbitkan. Kisah Masuri, Sayugia Masuri bersumpah Pulau Langkawi, 7 keturunan Kamajaya, kadang jaga, kadang bersyukur. Semoga rintihan peringatmu mampu bertahan kekekalan. Datang hari kiamat berkilat memancar, seri suci berkali. Asri Pemahat Agung Decak Agung Pengunjung. Namun Agung Masuri tergugah merona merah mendesak. Langsungnya Langkawi persis dalam umpahmu. Kakak buta di sana Bali beri. Bermula Kamajaya memerintah tanah memperkosa, meranat segala keadapan bangsa. Kesucian Masuri tercabut serampah di tenang. Perintah Songsang Kamajaya tanah tercalar arang di muka. Masuri binti Punak Mayang lahir dan kembali di abad 10 Hijrah. Sejarah sedih kerana ajalnya berpunca. Fitnah sedangkan jiwanya bersih, tanpa dosa dan tidak bersalah. Kerana tidak daya menentang bala, Masuri hanya daya bersumpah. Pulau Langkawi tidak akan aman dan makmur selama hidup keturunan. Waktu kita faham, kita boleh cari. So, tapi percaya ini saya ni. Tersebutlah kisah sejarah Masuri, kejadian sedih di Pulau Langkawi. Ramailah pelawat sudah kunjungi masuk ke seluruh negeri. Awal mula begini ceritanya, subah Fatihah kita untuknya. Semoga berkenan Allah dia kemari amat sepanjang hayat. 200 tahun yang silam, Panak Mayang nama diberi, datang dari selatan Siam ke Hijrah Langkawi membawa diri. Bukit Temin nama dikenali tukang kasih penduduk simpati. Senang sekali mereka gauli sebab raya jenan dan baik hati. Isteri Maya yang dikasihi, anak nama diberi, sangat patuh kepada suami, giringan tulang dan rendah diri. Satu hari ampunya cerita, Panak Maya mencari kerbau. Hujan lebat bila tak kata, kerbau dicari tidak jumpa. Ketika itu tangisan berbunyi, Panak Mayang terus mencari. Keliling pondok tidak dijumpai, cuma kerak nasi yang sudah pagi. Kata orang tua yang bestari, tangisan itu kerak nasi tadi. Panak Mayang terus simpati bawa pulang ke rumah sendiri. Mak anak terus ke dapur tanpa disuruh atau terdesak. Kerak nasi tadi terus dicampur dengan nasi yang sedang dimasak. Kisah orang berperi tidaklah mudah untuk dapati. Itulah dia cima yang padi, ketualah padan akunya dia. Selepas itu empunya cerita, mak anak dalam hamilan seorang puteri sangat jelita, lahirnya dia bernama Bulan. Mak anak wajah berseri, dapatlah sudah apa hajat, puteri diberi nama Masuri, jatuhnya dia tidak terpenuhi. Datuk Kamajaya, pahlawan Istari Pulau Langkawi diperintahnya. Bila datang tidak ketahui Patubara tempat asal. Kecantikan Masuri sudah ternama seluruh pusuk Pulau Langkawi. Datuk Kamajaya juga antaranya ingin menyunting sebagai isteri. Keinginan Datuk dapat tentangan, Wan Mahura jadi halangan, segala idaman jadi kenangan, layu Langkawi dalam jamban. Masuri dituduh membuat angkara dengan lambang pemuda setia. Manusia berzina amat dimurka, hukuman berat dihukum pula. Hukuman Datuk terpaksa dijalankan di simpangan 3 Jalan Bengkalan. Masuri merayu pohon lepaskan, air mata bergantang tidak terjelas.
Tersebutlah kisah pemuda derama dalam ketakutan alam kepala, larikan diri ke teluk berempah, niat di hati perlu pulang. Semasa Matsuri jalani hukuman ke majlis di perantauan, Perintah Sultan Darul Aman menjunjung titah setiap pahlawan. Permintaan akhir secara resmi kepada Datuk Arab penuhi, apatah lagi ketiadaan suami melihat anaknya yang dikasihi. Permintaan Matsuri Datuk hampakan itian sayu dalam kesedihan kepada Allah. Matsuri serahkan tipalah bala sebagai balasan. Pula Langkawi puteri Matsuri mati dibunuh keris sendiri. Begitulah kejam hasad dan dengki Wan Mahura ampunya diri. Sebelum mati Matsuri bersumpah 7 keturunan ditimpa bala, 3,000 petir air melimpah, keturunan Datuk turut disedap. Padang jarak, padang terkukur, Pula Langkawi dalam sumpahan, semua tanahnya sudah tak subur, sumpah Matsuri di Makukuh. Mayat Matsuri dibawa pulang kampung Mangat, kampung halaman. Sedihnya mayuh alang kepala, semoga roh anaknya kembali aman. Cik Mak Arus tempat dia lari, tanah siam tempat dia halang. Setelah besar Bura Bestari, ibunya mati patut dia bela. Sampai majlis di pintu kuala, kabaran bencana tidak diduga. Jatuh pingsan berlapik kepala, air diminum tidak dahaga. Kabar berita isteri diancam, tanda marah pada abangnya. Naikkan layar menuju ke Siam, ikuti anak keluarga isteri. Selepas itu Siam menyerang, serangan balas Datuk usahakan, bersimpang siut keris berjalan, darah terakhir Datuk izinkan. Keris terhunus musuh ditikam, beliau rendah berdentun dentam, ramai pahlawan turut terkorban, di antaranya Datuk Panglima Hitam. Pemerintahan Datuk tamatlah sudah, matinya Datuk dahsyat sekali akibat bencana menerima pada Cicang Siam berkali-kali. Janganlah biasa bongkok dan takut, pesanan Datuk terus disahut. Matilah Datuk tidak berkubur, mayat dibuang ke dalam laut. Matilah pahlawan kerana Pertiwi, keamanan Pertiwi dicabuli. Siam memerintah Pulau Langkawi penuh kekejaman dahsyat sekali. Nasibnya baik tidak terperi, Cik Mat Ali dan Wan Mahura dalam kesialan membawa diri, selamatkan diri ke Batu Bara. Siang mengganas menjulur akar, seluruh pelusuk berasa sepi. Rumah Engkau turut dibakar, masjid tertua tak makan api. Letaknya masjid di Ulung Melaka sudah didiri secara baru, di keliling sawah subur belaka tertegam wajah. Beras bakar sudah ternama, tempat letaknya di Kampung Raja. Usianya sudah diketahui lama untuk penawar di Jalan Raya. Beras yang masih ada lagi boleh dilihat hingga kini. Luasnya 30 kaki persegi, sedalam-dalam 3 kaki. Sumpah Matsuri ada kesan, keturunan Datuk dapat rasakan. Pada tuan-tuan saya berpesan, kekikianan jangan amalkan. Kini Langkawi sudah selamat, 7 keturunan sudah pun tamat. Selepas bencana terima rahmat, penduduk senang mengecap nikmat. Itulah kisah punya cerita Mula Langkawi Puteri Matsuri. Mohon maaf saya pinta, hormat saya akhir. Sekian man. Okay, terima kasih Anda. Itu adalah syair Matsuri yang ditulis oleh Ayah Datuk Halim Hasan. Dan syair ini sebenarnya ada beberapa pihak telah cuba berhubung dengan saya untuk diterbitkan, tetapi saya masih lagi menahannya daripada diterbitkan kerana kami dalam proses transkripsi kepada Jawi. Dr. Ram, kita nak ubah dulu kepada tulisan Jawi mengikut sistem ejaan Jawi daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, jadi sampailah masanya sebelum kami mengundur diri. Jadi kita nak buka kepada orang ramai, kepada tetamu yang hadir pada hari ini. Buku berada di tangan saya, ada 2 pilihan. Yang pertama, sajak-sajak di dalam Abata, dan juga yang kedua, sajak-sajak yang berada di dalam
benarlah katamu. Boleh pilih yang mana satu untuk membacanya ataupun mendeklamasikannya. Dan setiap peserta yang tampil ke hadapan ada hadiah misteri yang telah kami sediakan. Misteri lah sangat. Jadi ada hadiah misteri. Jadi setiap yang hadir naik ke tampil ke pentas, kita akan berikan hadiah misteri yang ada. Dan hadiah ini sebenarnya telah diberikan dan ditaja oleh Yang Mulia Ku Halim Ku Hasan, iaitu ayahanda kami, dan juga Kekanda Ratna Laila Syahidin. Okey, sekarang ni saya buka kepada adik-adik yang nak membacakan sajak atau puisi yang ada di hadapan ini. Okey, silakan adik, mari. Adik boleh, abang boleh, kakak boleh. Okey, adik siapa nama? Salah mempas dulu. Nak yang mana satu? Untuk nak buku Benarlah Katamu ataupun Abata? Yang mana satu? Okey. So nama siapa? Muhammad Syarul Naim. Muhammad Syarul Naim usia berapa? Nak panggil Naim ke nak panggil Syarul? Panggil Syarul je lah. Sebab kalau panggil Naim dia kata Naim Naim okey. Syarul okey? Okey, dua-dua boleh. Baik. Muhammad Syarul Naim nak baca sajak yang mana satu? Depan. Pakai lagi sikit. Yang mana satu? Okey, Abata 7. Bersyukurlah Kedah Darul Aman negeriku. Ayuh sahabat, bersama kita bumbungkan rumah kita dengan impian gemerlapan. Bersama kita balikkan warna damai kemesraan. Bersama kita terangkan dengan kelipan cahaya ilmu. Bersama kita bukakan pintu biar tetangga bertemu. Bersama kita hidang segala bakti untuk yang perlu. Bersama kita hiasinya segalanya yang termampu. Ayuh sahabat, bersama kita pelihara rumah dan yang tercinta ini. Bersama kita suburkan halamannya dengan bunga janji mekar mewangi. Biar ia bertambah seri, warisan penentu generasi lestari. Kedah Darul Aman negeri kami Abata. Okey, terima kasih adik Muhammad Syarul Naim. Seperti yang telah saya janjikan tadi. Okey. Ini hadiah ini telah ditaja oleh Yang Mulia Ku Halim Ku Hasan. Ini hadiah. Terima kasih ya Syarul Naim. Okey, seterusnya siapa lagi yang nak tampilkan apa kita ambil yang perempuan pula. Okey, silakan adik. Lupa tanya, Syarul Naim daripada sekolah mana tadi? SK Kedawang. Terima kasih Muhammad Syarul Naim. Allah comel. Nama siapa? Aini Zuliana. Umur berapa umur? 12 ha? Ampun, gatai. Sama bayar dengan anak-anak saya sebenarnya. Okey, nama siapa tadi? Aini Juliana. Aini Juliana nak baca yang mana satu? Abata ataupun Benarlah Katamu? Benarlah Katamu sebab dia perempuan, dia pilih perempuan saja. Okey. Ni opah. Ni sajak opah ni. Benarlah Katamu, Ratna Laila Syahidin. Baik, nak baca yang mana satu? Adik pilih, kemudian bacakan.
benarlah katamu. Dia pilih yang opah baca juga, benarlah katamu. Okey, silakan. Terperangkap di jaring hujan dari kehidupan. Aku terkenangkan katamu puluhan tahun dahulu. Setelah menjadi ibu, kau akan tahu putih kasih mak. Sonder syarat dan sebab. Benarlah katamu, kerana telah berkali-kali dunia dalam gunungan sabar. Kau diam menampal hati yang ditusuk tajam tingkah dan kata sepanjang jalan kami menuju belantara dewasa. Setelah menjadi ibu, mengertilah aku akan benarnya katamu di mata ibu. Seperti terbentang layar dengan wajah anak yang saling bergantian beraksi di kamar ingat dan marah seorang ibu hanya berakhir di mulut. Tidak pernah bertamu ke lantai kalbu, terperangkap di jaring hujan. Ingin sekali kurang rindu dan ku kau segumpal pesanan dia hangat putih kasih. Okey, terima kasih. Saya yang kali dengar bila dia baca tadi, ingatkan belum habis lagi. Oh, begitu menghayati. Okey, terima kasih. Siapa tadi? Iliana? Ani Zuliana. Okey, Ani Zuliana ini daripada OPA. Okey, terima kasih. Baik. Tadi sebelah sana daripada sekolah mana? Kebangsaan Kedawang. Di sekolah Kebangsaan Kedawang. Okey. Dipersilakan adik-adik yang sebelah sini ataupun kakak-kakak, siapa-siapa saja boleh. Dipersilakan. Ni ramai ni, banyak hadiah kita nak bagi ni. Kita nak bagi saja. Tak apa, tampil ke hadapan pentas, bacakan salah satu saja ataupun okey, silakan. Dipersilakan ya, sebab kita tak nak bawa balik apa ni hadiah ni. Berat ya. Kita nak habiskan. Okey. Yang ni saya kena tanya. Yang ni saya kena tanya. Sini. Sama tinggi ke sama rendah? Dia pak kata orang kalau pinang tu dibelah dengan kapak tak cantik. Jadi pinang kena belah dengan kacip. Baru dia cantik. Okey, nama siapa? Solehah Muhammad Rozi. Dandan tukar snack jadi Kedah. Padahal Negeri Sembilan. Apa nak buat? Okey, Salehah. Okey, Salehah daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Okey, tepukan untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah sebab berani untuk tampil ke hadapan. Saya pula yang komentarnya. Okey, Solehah pilih yang mana satu, sama ada daripada Ayanda ataupun daripada Kadiran. Okey, daripada Nanda. Okey, silakan. Pilihlah yang mana. Mana-mana saja. Dia sebab orang library ni, orang buku ni, dia selalu baca buku. Jadi bila dia baca buku tu, nama Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah kan. Okey, tajuk dia Daerah Singgah. Harap-harap saya tak singgah di mana-mana daerah selepas ni, sebab saya dah singgah di sini. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendeklamasikan sebuah puisi yang bertajuk Daerah Singgah, karya Ratna Laila Syahidi. Daerah Singgah. Rupa-rupanya di sini bukan tempatnya. Hari-hari terlihat sama, dalam angka berbeza. Kita sering pula mencari koyak dan kotor pada kain sarung, lalu heboh berita sekampung. Tidak kutemui walaupun sebutir pagi. Kebun getah berganti industri, alir sungai malas dan letih. Anak sekolah mengepit rokok, bercerita tentang buku lucah atau gosip terkini. Sopannya sudah lama terbenam di seluruh. Bagaimana harus kusinggah lama? Sekian. Terima kasih Solehah.
Solehah. Dia sesedap nama dia Solehah tu, bila dia nak habis baca tu dia jeling kat saya tu yang saya risau. Okey, terima kasih Solehah. Jadi saya minta ayah dia untuk sampaikan kepada anak dia. Okey, Solehah. Terima kasih banyak ya. Okey, jadi saya buka kepada Allah Akbar. Saya buka kepada kakak-kakak, abang-abang sama ada yang ada di bus, ya, ataupun pengunjung-pengunjung yang berada di sini. Okey, silakan. Sebab kita tak nak bawa balik. Bila kita bawa balik kan takut ferry berat. Okey. Selamat datang ya. Okey, nama siapa? Zamri. Zamri daripada? Pak 1, 2, 3. Oh, daripada RBK. Okey. Memang asal kami tu, Mak? Asal Terengganu. Oh, Terengganu. Ganu kita. Okey, jadi orang ganu kita hari ni kita bagi dia nak baca lah. Oh, tukar pula slang lagi. Yang mana satu nak baca? Abata. Okey. Silakan pilih. Abata 10. Baik, 1, 2, 3. Elok dah melepas. Supaya diri rasa bebas dari dosa yang sudah jelas. Atau kata-kata tadinya cuma lakon bersiri. Sedang yang bersembunyi itu tanda kita simpati, penuh perhati. Boleh jadi, jadilah umat terbaik nanti ketara satu sikap bila warna luntur lenyap. Tinggal kulit dan tulang belulang campur jiwa mengeluh panjang. Jadilah umat terbaik. Hampir hidup kosong semasa. Jika tidak datang panggilan dengan suara sedikit minta penuhkan, catatkan segala kemungkaran tinggalan sebelum saatnya penghabisan. Jadilah umat terbaik. Disinilah kesal meremuk kalbu, jantung mendenyut rapat. Okey, terima kasih. Sebentar bang ya. Saya sampai 2 mic ni dah macam Tok Mak Ninah dah rasa. Okey, terima kasih bang ya. Okey, terima kasih banyak. Okey. Kita ambil 2 lagi sebelum kita tutup. Terbuka kepada sama ada teman-teman daripada Perbadanan Perpustakaan Awam, UUM Press, daripada ITBM, kawan-kawan yang ada. Saya cari sahabat saya, mana sahabat saya? Okey, silakan. Assalamualaikum Kak. Kak di mana Kak? Daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Nama saya Rosman Kak. Luka apa saja nak gurau Kakak. Okey, sekarang ni kita akak sama ada Abata daripada Pak Kualib ataupun Benarlah Ketemu. Benarlah Ketemu. Silakan. Okey, pilih yang mana dulu. Dia sebab kata opah kalau perempuan memang dipilih yang perempuan. Dia yang lelaki dia pergi dekat lelaki. Lama Kak di Perbadanan Perpustakaan Awam? Dah lama kita nak pencen je lah. Oh, pencen depan ni boleh. Dia tanya. Okey, silakan. Engkau tidak mendengarku lagi sahabat. Engkau tidak mendengarku lagi sahabat. Tidak juga kau dapat membaca
puisi-puisiku kerana sempadan takdir telah membawa kau jauh menyendiri ke wilayah sunyi. Istirahatlah sahabat. Kehidupan memang demikian. Seperti sebuah perjalanan. Ada waktunya kita singgah melepas lelah dan ada ketikanya kita terus berhenti. Tak kala tiba di jalan. Selamat langkah sahabat. Berbaring senyap di sisimu. Sedangkan kami masih bergelut dengan kebisingan hidup, mengejar dunia yang berlari tanpa. Meskipun engkau tidak mendengarku lagi, sahabat, kami tetap menanti lewat mengajar. Terima kasih Kak. Saya bila dengar Kak baca tu kan, saya terbayang sesuatu. Bermaksud tahniah Cik Saidan kerana Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah mempunyai ramai bakat-bakat yang boleh diketengahkan dalam bidang sastra. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat talent baru, bakat-bakat baru yang kita cokil. Okey. Ada tak lagi yang nak dipersilakan? Adik yang di sebelah kanan. Okey, silakan adik. Okay, kita ambil lagi satu boleh bersedia di atas pentas sekali. Silakan. Silakan. Kita sambung terus. Okey, siapa nama dia? Muhammad Rizwan nak baca karya Atuk atau karya Opah? Atuk, cucu Atuk ni. Jadi cucu Atuk dipilih untuk Atuk. So pilih yang mana satu? Boleh? Boleh, okey. Sebutkan nama tajuk, kemudian terus. Siapa tadi? Okey, Muhammad Rizwan. Okey, mula kawan ya. Semua sejak kata tapi kata ibu. Sewaktu menjadi sering bijak, jarang sekali melihat bau. Kita akan jatuh terangkas gelincir, keangkuhan dan kealpaan. Itu api, merahlah yang panas. Ia lawan dan kawan, kata ibu nanti. Belajarlah memadamkan api dalam diri. Sabar adalah pahlawanku. Itu anjing, suka mendalam. Kerja sia-sia, masih berjalan berkumpul. Seribu kapal sudah berlabuh hendak dikemakan. Kata ibu saya lagi. Berhati-hati melepaskan anjing tersebut. Pasti kelak dia berhenti. Itu biji. Kamu lagi yang paling yang besar. Manusia jadi bertiga. Terus berbaiki lagi. Itu ayam tiga. Terus kios kampung yang tak ijlal. Manusia bergetar tentang ayam dan telur. Buka tanah pada yang berada. Buka ayam dalam kabut kemajuan dan warna kemodenan. Okey, terima kasih. Siapa tadi? Muhammad Rizwan. Okey, Muhammad Rizwan. Daripada sekolah? Bayas. Okey, terima kasih Muhammad Rizwan. Adik, siapa nama? Suhana. Suhana darjah berapa Suhana? Darjah 6. Suhana darjah 6. Lepas sikit. Suhana darjah 6. Oh, besar. Besar. Okey, Suhana pilih yang mana satu nak baca? Okey, karya Atuk ni cucu Atuk ni. Okey, pilih yang mana satu? Yang mana? Avatar 2. Boleh? 3 Oh, dia tak nak 1, dia tak nak 2 tu, dia nak 3. Dia nak baca Avatar yang ketiga. Okey, silakan. Sebuah pagi membayang segar, embun menyiram setanggi, tanah bergerak
maha indah seluruh daerah. Berburung menyanyi seni, kuntum bunga merekah mewangi. Bangunlah, belum terlepas puji seluruh, masih lena disirap mimpi. Angin membuai jiwa damai, mentari pagi lalu lintas berdiri. Tamatlah sudah diskusi episod pagi. Ya bahagia sekali Abata. Okey, terima kasih. Itulah saja yang bertajuk Abata 3. Okey, terima kasih. Siapa nama adik tadi? Suhana. Suhana Raja 6 terima kasih Suhana. Okey, baik. Nampaknya oleh kerana kita kesuntukan masa ayahanda dan kepada saya, jadi saya mengucapkan yang pertamanya ribuan terima kasih kepada ayahanda kerana kita boleh berkongsi berkaitan dengan Abata, dan juga kepada saya Puan Hajar Ratna Laila Syahidin yang sama-sama dengan saya daripada Kuala Lumpur. Jauh kita jalan kan ya. Daripada jam 12.30 malam pukul 8 pagi tu sampai Kuala Belih. Dan terima kasih juga kepada Cik Asrul yang sudi menunggu kami di Changlun. Terima kasih kepada UM Press dan juga terima kasih kepada pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah. Dan terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Rozlan Muhammad Noor daripada Metro Media Solution yang sama-sama bersama dengan kami pada hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Saya memohon maaf seandainya ada kesilapan, tersalah kata, tersilap bicara. Kami bertiga di pentas ini, jadi kami memohon ampun dan maaf. Sekali lagi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Baik. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga tetamu jemputan kerana sudi menjayakan resesi buku pada petang ini. Dimohon semua tetamu untuk bekal di atas pentas. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, dijemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Ram Al-Jafri Saad mengarahi UM Press untuk sesi penyampaian cenderamata. Dijemput Yang Mulia Ku Halim Ku Hasan. Seterusnya Puan Hajar Ratna Laila Syahidin. Dan Encik Rosman Maksyah. Dimohon semua tetamu untuk kekal di atas pentas bagi sesi bergambar. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ram Al-Jafri Saad dan juga tetamu jemputan kita. Dengan penyampaian cenderamata itu tadi, maka majlis kita pada petang ini sudah tiba ke penghujungnya. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis pada petang ini. Hadirin juga dijemput untuk kereruai Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia iaitu MAPIM untuk melihat promosi jualan buku terbitan UM Press dan juga buku-buku terbitan universiti yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.